Baik, jadi kita melihat di sini ya, apa soal subuh ni kan kita selalu sebut subuh SPE ya. Insya-Allah. Subuh SPE ni maknanya waktu fadilat. Subuh SPE ni ialah waktu fadilah. Waktu fadilah. Iaitu pada awal waktu. Pada awal waktu. Cepat. Orang mazhab Syafi'i ni dan sembahyang sunat qabliyah. Lepas tu tengok kiri, tengok kanan, dah tak ada siapa sembahyang sunat, kamat. Ya tak, kamat. Ya tak, pasal orang mazhab Syafi'i ni noreh ke mak. Kena turun cepat, ya tak. Ke roti canai tertarik. Yang saya punya pandangan mazhab Hanafi ni dia banyak ambil ya, maknanya waktu ikhtiar. Waktu yang kita ikhtiar ni option lah, pilihan. Waktu pilihan, bukan waktu yang prime time tu. Dia ambil waktu yang kedua, waktu ikhtiar, waktu yang boleh kita katakan sebagai option ya, maknanya pilihan. Itu dia. Sebab itu orang selalu sebut, cepat datangnya subuh SPE dah. Subuh SPE dah sampai kan. Kita tidaklah nanya PE mana. Kan? Siapa nama tu? Yang Sabah tu ke? PE ke? Oh, tu Syafi'i Afdal ya. Udahlah Syafi'i Afdal pula tu. Ya tak? Itu dia. Jadi subuh SPE ni, subuh SPE ni subuh Syafi'i yang cepat ya tak? Yang cepat ya tak? Hambali Hanafi ditunggu sampai setengah jam lebih. Ya, sebab itu kalau lalu Masjid India kan, kita dah naik kereta dah nak pergi kerja kan, tengok dia baru nak semayang ya. Baru nak baring. Jadi dia ambil waktu ikhtiar ya, iaitu dari awal waktu hingga kabur-kabur siang. Udah mula nampak cerah-cerah, tapi kabur lagi lah. Bukanlah cerah secerahnya, tapi sudah mula kelihatan cerah-cerah di kaki langit ya, kabur-kabur cerah ya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, waktu harus boleh lagi tanpa karahah, tiada karahah, maknanya tak ada makruhnya ya, tak ada makruhnya, iaitu hingga keluar merah-merah. Belum lagi ada matahari tak, tapi merah-merah tu dah mula nampak ya tak, dah mula nampak dah. Matahari tu belum nampak sepenuhnya, tapi sudah mula kelihatan merah-merah ya. Itu waktu yang harus tanpa makruh ya, tanpa dimakruhkan, tanpa karahah tu tidak makruh ya, iaitu hingga keluar merah-merah. Matahari tak nampak lagi, tapi keluar merah-merah matahari ya, yang zahir dahulu daripada terbit matahari. Matahari tak nampak lagi ya tak. Harus tanpa makruh, tanpa karahah ya, harus tanpa karahah. Makan apa pula ni? Rasa apa nama? Sedu hati. Apa nama? Pedih hati pedih hati. Nah. Kemudian waktu harus tetapi karahah dengan keadaannya makruh. Dengan keadaannya makruh tapi tidaklah sampai haram. Iaitu hingga meninggal daripada waktu masa yang lulus padanya sembahyang fardu. Dan ya, tapi injury time, masa kecederaan ya, masa kecederaan ni dah injury time ya, maknanya kita kata bahawa dan lulus ataupun lolos masih bisa pak ya, masih bisa, maknanya sempat dia satu rakaat dalam waktu. Macam mana satu rakaat dalam waktu tu? Maknanya sempat rukuk, sempat dia rukuk. Sempat dia satu rakaat tu maknanya satu rukuk. Rakaah tu rukuk ya, rakaah tu kalau kita buang ta marbutah daripada rakaat ya, dan dia rukuk. Itu kira luluslah sembahyang bila mana kita sempat walaupun satu rakaat sahaja yang kita sempat dalam waktu. Itu kira sah lah tu. Tetapi ma'a karahah, dalam keadaan makruh, iaitu hingga meninggal daripada waktu masa yang hanya lulus padanya sembahyang fardu je ya tak, maknanya sekadar boleh selesai dapat rakaat ya, yang pertama dalam waktunya
Rakaat kedua tu dah keluar dah waktu, tapi oleh kerana sempat satu rakaat dalam waktu tu, kira boleh lah tu. Cuma dalam keadaan makruh, ya, dalam keadaan tidak disenangi, ya, tidak disenangi, ya. Waktu tahrim ni waktu yang keberapa ni? Yang kelima kan? Yang kelima, ya. Kelima ya. Semua 6 kan? Sebab apa? Pertama afdal, 2 ikhtiar, 3 harus tanpa makruh, tanpa karahah, 4 makruh dengan karahah, 5 tahrim. Kadang-kadang disebut waktu hurmah, ya, waktu yang diharamkan, waktu hurmah, ya. Waktu tahrim ni waktu yang haramkan, iaitu hingga meninggal daripada waktu masa yang tiada lolos padanya sembahyang. Maknanya berbaki masa yang tak sempat pun satu rakaat dalam waktu, tak sempat satu rukuk, rakaat, rukuk, ya, rakaat, ya. Dia rakaat sana, tak dan satu rakaat pun tak dan dalam waktu, ya. Dia kata apa? Tiada lulus. Ini waktu yang haram, tiada lulus padanya disembahyangkan fardu itu, ya. Maknanya tak dan nak rukuk dalam waktu pun tak dan. Satu rukuk pahala yang rakaat yang pertama pun tak dan dalam waktu. Itu ialah waktu tahrim, waktu yang dikatakan yang haram, ya, hurmah. Yang ke-6, yang ini waktu darurah. Dia barangkali tercari-cari air ke, ya, barangkali baru tersedar ke, barangkali tak cukup untuk menutup aurat ke, jadi terpaksa berganti-ganti, sebagainya. Jadi ada waktu darurah, iaitu sekira-kira tiada meninggal lagi daripada waktu. Tiada meninggal ni makna tiada berbaki, tuan-tuan. Tiada meninggal ni makna tiada berbaki. Bila disebut tiada meninggal tu kita pun pening ni tak? Tiada meninggal, tiada berbaki lagi daripada waktu, melainkan sekadar boleh dannya takbiratul ihram jua bagi orang yang hilang mani'. Mani' tu halangan, ya. Mani' ni adalah halangan pada ketika itu. Halangan. Itulah rumahnya tiba-tiba, ya, dimasuki pencuri ke dan sebagainya, dia terpaksa berdepan dengan itu, orang yang mencuri. Kemudian sempatlah dia berada dalam keadaan untuk sembahyang, hanya sekadar sempat untuk bertakbiratul ihram. Bukan dia sengaja tak, tapi dia terpaksa berdepan dengan pencuri, orang masuk rumah dia kan. Misalnya. Jadi maknanya keadaan begini, keadaan darurah lah, terdesak. Darurah ni cakap Arab, cakap kita terdesak. Dalam keadaan yang terdesak, ya tak? Adapun kita waktu darurat, kita selalu sebut darurat kita ni maknanya ialah suatu keadaan yang tertekan, terdesak, yang tiada pilihan lain, ya tak? Lebih kurang samalah dengan Arab pun, ya. Jadi sempat sekadar takbiratul ihram, tak tahu kan? Ya ke? Ada dilempar. Lempar jelah. Lempar maknanya atas daripada ketiar, ya tak? Ini orang duduk seminggu Kuala Lumpur lah ni kan, duduk seminggu Kuala Lumpur, cik. Itu dia. Jadi maknanya di situ yang mana asalnya dia bukan tak hendak sembahyang awal, tapi ada mani', ada terhalang. Mani' tu daripada mana'. Mana' tu halang, menghalang. Mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, kan? Mana'a tu ialah terhalang. Hilang dah halangan itu, orang yang mencuri itu dah tak ada dah. Jadi dia sempat sembahyang, tapi sekadar untuk bertakbiratul ihram dalam waktu. Diterimalah sembahyang, sebab dia dalam keadaan darurah, terdesak ketika itu, ya. Barangkalilah keretanya sangkut di mana-mana ke dan sebagainya, ya tak? Hingga keluar suku daripada matahari. Suku daripada matahari, ya, bukan setengah suku, ya, 1/4 matahari dah kelihatan. Habislah waktu, maknanya habis waktu subuh ni ialah matahari dah keluar
suku. Kalau cuek tu tak boleh lagi, cuek tu boleh lagi, ya tak? Ini dah keluar suku, ya tak? 1/4, ya. Orang kata suku, 2 suku, 3 suku, ya. 3/4, ya. Macam mana orang gila tak sihat kata 3 suku? Sepatutnya dia itu 4 suku. Tiba-tiba kurang suku. Dia ni tak apa. Ngapa? 3 suku. 3 suku maknanya dia tak dapat penuh. Not really center on the line, kata orang putih kan. Jadi maknanya dia tak dapat 4/4, dia tak dapat. Dia dapat 3/4 je. Lagi 1/4 tu dah ada sistem rosak. Ada lus, ada putih wayar, kata dia ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya tak? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kadang-kadang tak tentu. Ya tak? Seorang engineer pun ada kena, ya tak? Di kampung kami ni seorang pilot ke engineer ke kampung kami ni. Dulu ada nampak dia di Kuala, sekarang dah tak ada dah. Rambut panjang. Rambut panjang pakai kain plekat kadang-kadang. Kan? Kadang-kadang macam mana ni, pakai slow, t-shirt apa semua. Ui, dia tu jangan. Ya, pilot tu. Kan? Ada kan? Orang cerdik budak tu. Luar negeri punya pilot kan. Tapi dia nak fuse kan, nak putus fuse kan. Tak tentu, jangan buat main, ya Allah. Sebab itulah kita mohon Allah bagi kita kurnia kita kesihatan, ya tak? Kurnia kita afiah, ya, sihat wal afiah. Jangan buat main, ya. Jadi bukan senang, ya tak? Bukan rasa seronok, ya tak? Tidak, ya. Bila dah hilang suku, ya tak? Tinggal 3 suku, ya tak? Jadi dengan keluarnya suku, ya, daripada matahari, dan diketahuikan keluar matahari itu dengan nyata cahayanya, ya, pada puncak bukit-bukit. Pucuk, ya, patutnya puncak ni. Mana ada pucuk bukit, ada pucuk, ya, kemuncak lah, ya. Pucuk bukit ni gambarnya puncak bukit lah. Bila kita tengok arah ke bukit, nampak suku matahari dah keluar. Itu dah habis dah waktu, ya tak? Atau pokok kayu. Nyata dengan nyata cahayanya pada pucuk bukit, puncak-puncak bukit atau pokok kayu. Gambarnya manjat lah gambar. Kan, panjat tengok. Ya tak? Kalau rendah tak perasan, kena panjat, ya. Baik, maka wajib atas mukallaf, kata pengarang kita, ya, Syekh Muhammad Nur Al-Fatani di dalam kitabnya Kifayatul Muhtadi rahimahullah, maka wajib atas mukallaf tu ialah aqil, muslim, aqil, baligh, ya tak? Itu mukallaf, menunaikan segala fardu solat 5 waktu, ya, yakni fardu sembahyang, ya, maknanya 5 waktu, ya. Kami sembahyang 5 lah waktu, ya. Sunat pun ada, sudahlah tentu, ya. Supaya hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu, ya. Zaman itu nasyid ini lebih kepada tazkirah. Zaman-zaman dulu nasyid itu tazkirah. Nasyid adalah saluran dakwah. Zaman sekarang nasyid ni halua telinga je. Jadi halua telinga, ya. Seronok sebab dia termasuk dalam senarai carta nasyid minggu ini, ya. Jadi seronok tengok carta je, ya tak? Tengok carta je. Jadi ngundi lah kita, ya. Ngundi lah kita. Jadi dah hilang nilai, ya, nilai dakwahnya dah tak ada. Dulu dah memang nasyid ini digunakan, dimanfaatkan untuk gerakan dakwah, ya, untuk gerakan dakwah. Islam kini yatim piatu, tiada berbapa, tiada beribu, tiada penolong, tiada pembantu, tiada saudara, banyak seteru. Itu mula-mula tu 76, ya, 75, 77, bila kita nak bangkit untuk kebangkitan Islam tu. Tak ramai masa tu, ya, tak ramai, ya tak? Masa tu fenomena asing lah. Kamu bila pula pergi ke Mekah, udah pakai soroban, kamu pergi balik pulau ke? Masa tu kan. Masa tu mula-mula tu. Dia tu gamuk dah botak. Ngapa kamu tengok pakai tudung mak haji, ya tak?
Masa itu kalau orang perempuan pakai tudung mini telekung ni, orang kata ini mesti tu dah botak ni, kata. Rambut tak apa keluar dah ni, tak. Itu yang benar berlingkup tudungnya tu, ya tak. Hantu stokin lah, hantu kom-kom lah. Masa itu nak tukar daripada selamat pagi ke assalamualaikum tu pun jadi fitnah tu. Pasal nak tukar daripada selamat pagi ke assalamualaikum masa tu kan. Itu hantu kom-kom, kata dia, ya. Tu jangan main, ya tak. Demikianlah, ya tak. Demikianlah zaman itu, ya tak. Demikianlah zaman itu. Nah, jadi katanya di situ yang mukallaf ini muslim aqil baligh, ya, muslim aqil baligh, menunaikan segala fardu yang 5, yakni fardu sembahyang, ya, pada waktunya. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu wajib atas mukmin pada waktu yang telah ditentukan, iaitu tiap-tiap orang muslim yang aqil baligh, maka iaitu makna mukallaf. Muslim aqil baligh, ya tak. Aqil tu tuan-tuan, akal. Aqil tu berakal, bukan gila, ya, bukan gila, tapi aqil. Jadi itulah yang bagi nama tu, ya tak. Muhammad Aqil, Aqil Hai. Hai tu ayah dia, ya. Macam mana? Hai Rawa. Dia bangsa dia Rawa. Ayahnya Abdul Hai. Dulu adalah tenaga pengajar tabung haji dulu-dulu. Jadi Abdul Hai ni jegela. Jegela ni maknanya apa? Pandai melawak. Jegela je tak. Dia ngajar orang buat haji ni, orang keras perut, ya tak. Ya tak. Aqil, yang berakal, ya tak, ya. Aqil, ya. Nah, kemudian ialah baligh, yang sampai, balagha, muballigh, yang menyampaikan. Dari situ timbul muballigh, yang menyampaikan seruan, ya. Muballigh, yang menyampaikan seruan. Tabligh, baligh, tabligh itu penyampaian, ya tak. Baligh ialah sampai umurnya, sama ada dengan umur ataupun dengan tanda-tanda, ya. Mungkin lebih awal dengan tanda-tanda, ataupun tak ada tanda-tanda, maka dengan umur 15 tahun qamariyah, ya, 15 tahun qamariyah, bukan syamsiyah, ya, qamariyah. Jadi yang wajib itu siapa? Yang muslim aqil baligh, lagi suci daripada haid dan nifas, maknanya suci daripada yang menghalang. Iaitu kita kata apa dia? Ini contoh hadas, ya, contoh hadas. Iaitu apa makna hadas? Sesuatu yang datang, ya, sesuatu yang datang, satu kejadian yang bukan asal, ya, satu kejadian yang bukan asal, itu dipanggil hadas. Jadi bukan asalnya haid nifas itu bukan asal, tapi dia adalah sesuatu yang terjadi, ya, bukan asalnya begitu. Maka iaitu qaid bagi mukallaf. Qaid ni maknanya ialah condition ataupun syarat, ya. Qaid ini ialah condition ataupun syarat bagi mukallaf, yakni suci daripada haid dan nifas. Maknanya kalaupun dia muslim aqil baligh, tiba-tiba ada haid dan nifas, maka dia tidak wajib yang fardu tu, ya, dia tidaklah wajib yang fardu itu. Kemudian dikata termasuk mukallaf itu sahaya, hamba lah, hamba. Jadi isu hamba ni apa sebab, ya? Sebabnya isu hamba ini sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang tu memang dah ada sistem perhambaan itu. Hamba pun ada. Jadi Islam datang mengurang-urangkan hamba itu dengan beberapa package bagi nak mengurangkan hamba-hamba ni, ya. Dimerdekakan dengan pelbagai cara lah, ya. Dengan pelbagai package-nya, ya. Jadi sahaya kena sembahyang, hamba sekalipun kena sembahyang. Yang ini kita kena cek orang gaji kita lah. Kalau yang jenis orang gaji, ada orang rumah yang ada pembantu rumah, kena cek ni, jangan, ya tak. Pasal kita lah yang bertanggungjawab terhadap pekerja kita, majikan sembahyang dia macam mana, ataupun kita menghalang, kita tak ambil peduli soal sembahyang. Asyik kita memastikan dia buat kerja je, sembahyang kita tak ada ambil berat, ya tak.
Dan merdeka merdeka ni maknanya dia orang biasa, normal, ya, bukan hamba. Lelaki dan perempuan semuanya wajib, ya. Ta'mim bagi mukallaf. Ta'mim tu maknanya general, ya, general maknanya secara umum bagi mukallaf. Dan haram atas mereka itu mendahulukan daripada waktu bila 12 tengah hari dia dah sembahyang Zuhur. Lantaknya bang. Orang pun pening, apa bang pukul 12? Hei, tak ngapa katanya, buat awal katanya. Lagi senang kata, lagi pun pahala besar katanya. Tak boleh. Jangan kamu nak mereka. Haram hukumnya. Pasal syarat sah sembahyang masuk waktu. Tak apalah awak buat awal, pahala besar lagi. Hei, mana boleh. Dia ada miqat. Ya tak? Dia ada miqat zamani. Ya tak? Dia ada miqat zamani. Ya tak? Jadi oleh kerana itu tak boleh. Ya. Jadi kalau dia bang pukul 12, sekarang kena bang lain. Bang pukul 12 tak boleh pakai. Bang pukul 12 tak boleh pakai. Bang pukul 12 tu ngalau rimo ke mak? Ngalau rimo. Ninggir dah ya budak yang dua beranak dengan mak yang ngundur. Pasal rimo dicua dulu kan. Dicua dulu. Kan dinoreh getah pertama. Kemudian angkat kepala nak pergi getah kedua, tengok rimo ya. Dia pun narik tangan anaknya, ngundur ya. Yang heran tu rimo tu tak terekam. Rupanya itu petuanya rimo ni ya. Jangan kita membahagi belakang. Kalau kita bahagi belakang kita memang terekamnya, tak ada pukul-pukul dah, terekam terus. Tapi bila ngundur dia tak terekam. Dia tak terekam. Tapi jenuh lah 2 kali bukit ngundurnya. 2 kali bukit. Sampai trauma lah budak tu, anak dia tu. Ya, sampai kemudiannya meninggal lah buat sebabnya tak. Maknya ada lagi dicua tu. Ya. Bila kita cek dengan orang perhilitan kata, "Ustaz, udah tak ada tempat demo nak duduk Ustaz." Oh ya Allah. Ya tak? Jadi bukan seekor, bukan 2, ya tak? Ini satu koloni dia kata. Ya, demo ni sambung menyambung hutannya daripada Cua bawa ke Batu Kura. Ya, daripada Cua bawa ke Maxwell apa semua tu, itu kawasan dia. Tapi dah habis katanya, hutan-hutan dah reda katanya. Ya tak? Ambil balok ni katanya. Jadi sudahnya ke mana dia nak pergi? Ke mana dia nak pergi? Kita masuklah segala kera-kera, babi-babi, udah jadi babi kampung. Udah bukan babi hutan ya tak? Dia nengok kita nengok dia dah. Bukan dia lari tak ada kan? Dah jinak dah. Dah jinak. Dah jinak dah. Jangan main ni tak? Orang yang rapat dengan babi ni, yang hidup serumah dengan dia, orang Irian Jaya. Sama je. Kalau time makan kan sama-sama makan, dekat-dekat je makan. Time nyusu pun begitu. Time nyusu pun itu. Sekarang dah numpang nyusu maknya mak manusia. Atau dah sama-sama ramai geledak, ada apa kucing nyusu dah begitu. Jadi kadang-kadang udah silap susu hisapnya dah. La ilaha illallah. Udah dibiong pula dah. Lepas makan tu muntah. Babi rupi tu, demo pun rupi tu, lepas makan muntah terus. Tidur dekat tempat makan tu juga. Bila babi ngawan, demo pun ngawan juga kan. Itu kan. Ini kawan kebetulan dia jadi kontraktor di Irian Jaya tu ya, dia bercerita pada saya tu. Dia kontraktor binaan ni buat jambatan apa semua tak. Mula-mula takut kata demo orang sana makan orang tak, orang Irian Jaya makan orang tak. Begitu. Bila dia nak makan tu betulnya kan siap. Jangan tunggu tak. Jangan tunggu tak. Atau datanglah seorang mubaligh nak ngajar semayang daripada Sumatera Utara tak? Pergilah ke sana mengajar semayang. Jadi maknanya dia dengarlah pesan-pesan tu. Kalau gitu jangan main tak? Jadi dia pun atau dia jadi imam, dia suruhlah orang sana ikut apa yang dia buat. Jadi bila nak baca tu kan, nak kena maknanya supaya jangan ada gelema. Betul dia kan, kata dia imam. Yang belakang ikut juga. Katanya sudah. Sebaiknya tingkap dekat. Dia pun kadap ke depan.
Demo pun kadap juga. Demo kadap juga. Hai, sudah katanya kan. Mati pula aku kali ni. Mati pula kan. Dia pun terjun lah kan. Demo pun terjun juga. Kan. Dia pun lari kebetulan sungai dekat tak? Dia pun terjun sungai. Demo pun terjun. Senang rupanya solat ni ya tak? Mandi-mandi sungai katanya. Itu dia tak. Itu cerita. Takmim bagi mukallaf maknanya ya tak kiralah. Ya, tak kiralah mukallaf ini ya tak? Asalkan dia mempunyai syarat-syarat yang telah dipenuhi tadi, suci daripada maknanya hadas kecil, hadas besar dan sebagainya. Ya. Kemudian dikata apa? Dan haram atas mereka mendahulukan daripada waktunya, sebab inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu wajib atas mukmin pada waktu yang telah ditentukan. Jadi mana boleh ikut dan je tak? Maka iaitu haram laki-laki, maka iaitu haram lagi tak sah jika dengan sengaja. Lainlah kalau tak sengaja. Pasal matahari dah tak nampak, mendung, ingatnya dah masuk. Jadi kalau tak sengaja lainlah. Ini sengaja haram. Tidak sah lagi haram dengan sengaja. Ya, adapun jika tiada sengaja, tiadalah haram. Hanya tiada sah saja sembahyang itu. Ya, kerana setengah daripada syarat sah sembahyang itu mengetahui, ya, mengetahuikan masuk waktu dengan yakin, nampak matahari itu. Kira dengan bayang-bayang, ya, dengan objek ni tadi, ataupun dengan zon yang kuat, dipanggil ghalib az-zon, ghalibuz zon, ya, dipanggil ghalibuz zon. Maknanya dengan zon yang kuat di situ maknanya hampir kepada yakin. Dengan zon yang kuat hampir kepada yakin, sebab bila ditengoknya kecenderungan dan kecondongan matahari, ya, dan dia itulah pun cuba pasakkan satu batang kayu, satu objek untuk dia mengukur bayang-bayang. Jadi zonnya telah kuat bahawa waktu telah masuk. Nah, dan haram pula ia takhirkan daripada waktunya dengan tiada uzurnya. Ini yang waktu hurmah tadi. Ya, waktu tahrim ya tak? Ya, waktu tahrim ataupun hurmah. Kalau ada uzur ni macam mana? Barangkali jamak, ya, barangkali ada mani', ya, barangkali ada mani', ada halangan, ataupun yang dikatakan ada uzur itu barangkali tertidur, terlupa. Dia ambil contoh uzur, ya. Maka uzur itu uzur syar'i, ya, uzur syar'i seperti tidur, itu uzur syar'i. Dia tertidur, bukan sengaja tak, bukan dia dah dengar bang tapi dia tidur balik saja, dia tidur-tidurnya tak, pergaduhkan kata dia tak, pergaduhkan ni tak, atau lupa. Maknanya apa? Maknanya dia bangun subuh esok, rasanya isyak tak semayang lagi. Sebab dia keluar daripada masjid tu pukul 8 suku. Tu dia terus ke Kuala Lumpur. Nak kejar cepat sangat ni ke hospital. Ya tak, hospital Selayang. Lepas tu dah lah makan, dah letih, sembang apa dengan saudara mara, terus tidur. Bangun-bangun subuh tu baru teringat. Subuh dah masuk. Dah nak masuk dah. Isyak belum lagi. Jadi dia ada keuzuran di situ pasal terlupa, ya tak. Maka iaitu sah lagi tiada haram. Maka jika sempat diperbuatkan satu rakaat pada waktu jatuh sekaliannya, pada waktu, maknanya dan dia rukuk, ya, dan dah dia rukuk pada waktunya, kira subuh dah nak masuk dah, tapi dia dan satu rakaat, dan satu rakaat tu dan rukuk. Perkataan raka'ah daripada raka'ah rukuk, ya, daripada raka'ah rukuk, daripada raka'ah, ya, dua rakaatain, dan dia rukuk pada waktu tu, dan dia sekali rukuk pada waktu, itu kira dah memadal itu, kira tidaklah qada, tunailah dia, ya, jatuh sekaliannya tunai, bukan qada. Qada ni membayar hutang, tunai ni maknanya cash on delivery, ya tak. Dia deliver the prayer with one rakaat, ya? Maknanya dengan satu rukuk tu dia sempat dalam waktunya, ya, dalam waktunya. Jadi artinya dia telah dapat tunai adaan, ya tak. Dan jika kurang daripada satu rakaat baru baca Fatihah, orang dah bang subuh, tak dan rukuk, ya.
Jadi jika kurang daripada satu rakaat pada waktu jatuh sekaliannya, ya, tunai, pada waktu jatuh sekaliannya tunai, dan jika kurang daripada satu rakaat pada waktu jatuh sekaliannya tunai, dan jika kurang daripada satu rakaat maka sekaliannya qada. Ya salam. Apa dia tu? Mana ke dia tadi? Dan jika kurang daripada satu rakaat pada waktu jatuh sekaliannya tunai, dan jika kurang daripada satu rakaat maka sekaliannya jadi qada. Tak dan dia rukuk, orang dia baru semayang, baru Fatihah, orang dah bang subuh, ya tak? Jadi dia teruskan semayang, jangan berhenti, tapi status semayang itu adalah qada, ya. Dan berdosalah orang yang mengeluarkan dengan tiada uzur, bukan lupa, bukan tertidur, bukan mani', tak ada halangan, ya tak? Tak ada uzur syar'inya, ya, tak ada uzur syar'i, ya. Dengan tiada uzur satu suku daripada fardunya, ya, dengan tiada uzur satu suku daripada fardunya. Suku, ya. Dengan tiada uzur satu suku daripada fardunya. Jadi katanya apa? Berdosalah orang yang mengeluarkan dengan tiada uzur. Maknanya dia semayang di luar pada waktu tanpa keuzuran, ya, satu suku daripada fardunya. Maknanya tak sampai separuh, tak sampai satu rakaat pun, ya tak? Baru 1/4. Maka berdosalah kalau tanpa uzur daripada waktunya. Tetapi jika ia sembahyang yang lain daripada Jumaat, padahal meninggal daripada waktu kadar masa yang lulus padanya fardu jua, haruslah lagi tiada makruh. Maknanya dan dia rukuk satu rakaat, ya tak? Tiada makruh, ia panjangkan sembahyangnya, lepas itu diteruskanlah sembahyang tu, ya. Dan jika tiada jatuh daripada waktunya satu rakaat sekalipun, atas qaul yang muktamad, tetapi awalnya jangan dipanjangkan, maka jika ia mendapatkan satu rakaat pada waktu jatuh sekaliannya maka jatuh sekaliannya tunai, dan jika tiada dapat maka jatuh sekaliannya qada, ya, yang tiada padanya dosa, maksudnya ada keuzurannya tadi, dan tiada sunat disimpankan sembahyang atas arkan, dan tiada sunat disimpankan sembahyangnya atas arkan jua. Maknanya teruskanlah sembahyang dengan sunat abaatnya, dengan sunat hayahnya, ya, supaya hendak menjatuhkan segala suku-suku sembahyang itu pada waktu. Maknanya dia tak perlulah ambil yang rukun-rukun je, ya, kerana ada keuzurannya itu, ya. Maka jika tiada berbaki ataupun meninggal lagi daripada waktu masa yang lulus padanya disembahyangkan fardu itu, atau adalah sembahyang itu sembahyang Jumaat, tiada harus dipanjangkan dia lagi, ya, tiada harus dipanjangkan dia lagi. Maknanya dia maknanya bakinya sangat-sangat sempit, ya, bakinya sangat-sangat sempit. Sekira-kira mana supaya jangan sampai terjejas untuk mendapatkan yang tunai tadi, ya. Baik, maka jika kedatangan yang menegahkan dia daripada sembahyang seperti haid atau nifas, ya, kita berhenti di situ, ya, kita berhenti di situ. Maknanya sekiranya kedatangan sesuatu yang boleh menegahkan dia, ya, maknanya ini bukan kehendak dia, ini bukan kehendak dia. Wallahu alam, kita berhenti dekat situ, ya, insya-Allah.